pendedahan awal saya kepada Angeline adalah video-video datang daripada Mufti Perlis. Saya melihat ada video-video Mufti Perlis yang mudah dan faham orang bukan Islam. Okay. Jadi di situ saya sededahkan dia. Okay. Jadi situ antara benda yang mungkin dia boleh sandaran dia. Saya cakap, okey dia abang saya cakap ni. Saya saja ini daripada Mufti Perlis. Dia ringkas dan dia tak rumit. Okey, nampak. Dan kita boleh terima dengan sebab kita rasa logik. Logik, yes. Itu dia sandaran ada logik aja. Jadi itu dah. Logik dan juga tidak menakutkan. Ya. Jadi itulah antara sebab utama kenapa apabila nak kahwin saja, tapi saya sadarkan dia di Kelantan. Dapat kad Kelantan, pengesahan kad daripada Kelantan. Apa ni, bernikah masuk Islam tu pada masa yang berlainan. Dah masalah lebih kurang 2 minggu beza. Tidak kata hari tu terus tak. Sebab abang orang Kelantan, so bila abang tak memilih Kelantan untuk nikah, ya, okey. Ya, betul. Yang pertamanya anda kata kalau saya menikah di Australia, apa masalah? Kenapa tak pilih Kelantan? Okey. Contohnya kan. Okey. Jadi ini satu pilihan, ada sebab kenapa. Yang pertama yang tadi tu, maknanya kalau kita letak depan dia, dia dah kenal orang, dia biasa tengok ceramahnya. Dia kan. Itu antaranya. Sebab yang pertama saya nak mudahkan dia ni. Bayangkan kalau dia pergi tempat yang menyusahkan perkahwinan. Contohnya, ada dulu, saya tak tahu ada ke tidak sekarang. Saya takut kalau ada. Contohnya pergi kena baca ni satu ujian dulu kan. Jadi apa dia duduk sebelah ni, apa benda ni? Jadi kenapa macam ni sekali kan? Kita nak bawa keluarga dia semua ni kan. Jadi itu antara benda-benda kenapa kita memilih Perlis. Okey, yang pertama. Dan yang keduanya, Perlis tak ada beza dengan orang lain. Negeri lain tak ada beza bang. Tak ada beza. Dia ada negeri kita dalam Malaysia dan Islam kan. Kat Siam bang kan? Bukan kat Siam. Malah kat Siam sendiri pun bila balik kita boleh cop tukar je. Jadi apa persoalannya dengan Perlis? Okey. Jadi tak ada persoalannya. Saya sebenarnya sangat berterima kasih untuk cerita di sini apabila Dr. Maza bertanya macam mana kalau akad nikah, khutbah nikah tu di live kan. Saya mula-mula agak berat menolak. Ada dua sebab. Pertama, ini akan menjadikan orang tahu apabila kami menikah. Sedangkan kami cuba kalau boleh tak nak hebohkan. Bukan menyorok tapi tak nak hebohkan. Yang kedua, saya tahu suara-suara yang tidak menyenangi Mufti Mazlan ni banyak dengar kita. Tapi bukan persoalan saya tidak menyenangi, itu satu persoalan lain. Kenapa saya harus ikut orang yang tidak menyenanginya? Okey, tetapi dalam masa yang sama tapi saya masih tetap tak buat kan boleh. Tetapi bila saya bertanya dengan Angeline, saya tanya Angeline dulu depan saya. Sangat cantik jawapan Angeline. Angeline kata, kalaulah benda ni boleh membuka ruang yang baik bukan untuk kami dulu saja, untuk orang ramai, apa salahnya semua orang dengar. Angeline percaya pesanan-pesanan yang Dr. Mazlan, Datuk Mazlan nak bagi tu untuk kita adalah satu pesanan yang sangat baik. Jadi apa salahnya kalau kita sharekan kepada orang sedang berkahwin atau orang masih orang nak berkahwin, masih kahwin dan orang dah lama berkahwin. Mungkin mereka nak dengar balik ya. Kadang-kadang ia akan timbulkan satu perasaan yang mereka lagi menyayangi antara satu sama lain. Ingat balik apa tanggungjawab semua tu kan. Cakap itu pun indah juga. Especially dalam keadaan sekarang banyak kes-kes perceraian. Ya, betul. So perkongsian ni. Jadi bila Angeline membenarkan atas dasar itu, saya hanya mencelah, saya tidak ada pilihan. Angeline tidak membenarkan saya memilih untuk kata tidak. Jadi tapi pada saat alhamdulillah tau. Apa yang Angeline cakap itu betul-betul berlaku sekarang. Bila menjadi perselisihan pandangan, dia keluar ilmu.
api keluar apabila dua batu dilagakan, percikan itu menjadi ilmu untuk orang kan. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih, tidak terasa tertekan dengan hal-hal apa-apa yang berlaku gini, langsung tidak. Cuma sedikit kecewa adalah sebab kita manusia kan.